semua tu anggap trading sebagai gambling. Jangan tipu yang kita rasa macam oh no, I have knowledge, or I have experience and so on. No, you akan anggap trading sebagai gambling. And you kena faham, bila you buat trading sebagai gambling, dia sebenarnya ada satu addictive behavior yang you tak boleh tinggal. Saya pernah sampai satu tahap bro, saya hidup hari ni hanya untuk MC kan $50 saya yang saya dah selalu MC. Jadi inilah. Dia dah jadi macam saya. Kalau saya grow 50 jadi $200, saya rasa macam benda ni bertipu. Asal kau tak loss pula ini? Loss lah. Try. Dan kita tak akan set SL, kita tak akan buat apa-apa sampai dia MC. Okay, tengok, aku dah cakap dah benda ni menipu. Benda ni yang kita, habit yang kita provide ni, ini yang membawakan kita terlampau tu. Sampai kita confuse sebenarnya which is real, which is mana kita toxic dengan diri kita sendiri. Ya betul. Ya betul. That's why hanya 0.3% saja yang pas benda ni. And kalau you nak tahu kenapa benda ni sampai percentage dia sangatlah rendah, benda ni sebenarnya dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa. Game plan dia adalah dia tak kira siapa, besar mana pun you, if you still rely on brokers, if you still rely on your sifu, signal provider and so on, you lose. That's it. Macam bro, memang trade sendiri kan, tak ada buat IB, tak ada orang bagi signal, semua tak sendiri lah, semua atas kefahaman. Maknanya belajar, mungkin ada mana buku ke, ada mungkin ada bayar masuk kelas kan, macam tu lah. Betul. Maknanya kebanyakannya kalau kita kat sini, kita punya dari segi kita bagi kita punya data lah, kebanyakan luar ni semua ikut pada contoh live TikTok. Ya betul. Semua ambil signal ataupun di Telegram. Betul. Ini ada zon-zon tertentu boleh buy. Macam tu lah. Betul. Kita kena faham macam ni ya. Kenapa? Cuba kita fikir secara logik. Kenapa world traders, which is big traders, kenapa dia tak buat live TikTok? Okay, kenapa dia tak show dia self dekat YouTube? Kenapa dia tak buat benda ni? Sebab benda ni adalah satu benda yang sangat risky, dan benda ni adalah satu benda yang sangat bahaya. Betul. Untuk manusia-manusia yang tidak boleh adapt dengan situasi dan situation lah, dengan situation trading ni sangat-sangat bahaya sebenarnya. And kita faham, whenever people make a lot of money, dia takkan ajar orang lain untuk buat duit lagi banyak. Orang kaya macam itu. Orang kaya takkan bagi. Dia takkan bagi. dia takkan ajar. Dia akan diam sendiri. Dia akan fill up diorang punya keturunan sendiri. Diorang takkan share dengan kita. Buat apa dia share dengan kita? Tak ada benefit langsung. Dan kita kena faham, mentaliti Melayu tak nak Melayu lain berjaya. Macam mana dalam dunia trading ada Melayu yang mengajak Melayu lain berjaya? Macam mana ada Melayu lain nak mengajak Melayu lain berjaya? Oh, itu sangat, orang kata itu dah kiamat. Tak realistik. Itu tak realistik langsung. Okey, sebab kita buat bisnes, contoh kita buat bisnes nasi lemak sekalipun, ada je orang yang tak suka. Betul. Itu pun dah santau. Itu buat nasi lemak RM1 je. Itu pun dah ada orang tak suka. Macam mana kita nak buat $10,000 USD, $100 USD, $1,000 USD, pakai Lambo sama-sama. Macam mana kita nak ada ideologi macam ni? Tak akan ada. Which is perjalanan ni kita faham, bila statistik ni keluar 0.3%, benda ni sangat susah. Kalau kata kita masih lagi ke jalan yang ramai orang berada, which is dalam signal provider, which is dalam dunia IB dan sebagainya, we are not even there yet. Kita tak masuk lagi dalam dunia ni. Kebarangkalian tu sangat-sangat besar untuk tak berjaya. Sebabkan statistik 99.97 tadi menyatakan kita tidak boleh ikut keramaian. Apa saja yang di dalam surface yang kita tengok sekarang di social media, kita tak boleh berada di dalam part yang itu, dalam golongan tu, in order kalau kita nak berjaya. Ya, kena solo lah. Jadi leader, jadi apa, jadi. Kalau bro tanya saya ada kenalan trader tapi saya tidak berkawan dengan dia orang. Sebab saya menjaga sistem saya. Okey, salah satunya ni lah. Dulu saya pernah try juga tu saya cakap bila saya dah ada setup yang cantik contoh bila kita tengok orang dia tak ganggu. Betul. That's why. Asal dia sell aku buy. Sebab tu saya tidak keluar pergi makan dengan trader-trader lain, tidak. Kita tak live trade sama-sama, tidak. Saya hanya akan duduk di dalam dunia saya saja. Saya sangat fragile dengan apa saja yang sistem yang saya dah bina, saya tak nak orang lain crash. Dan kita faham, bila kita duduk di dalam situasi ni, kita pun tak nak jumpa orang, kita pun tak nak share apa-apa dengan orang, bukan disebabkan orang tu tak boleh terima ataupun kita kedekut ilmu dan sebagainya, tapi kita takut reflection yang dia bagi pada kita akan membuat sistem kita crash.
pendapat. Contoh kita dah bagi tahu, okay, you kena buy dekat support this and this and this. Tapi dia bagi punya kita kenapa tak pakai supply and demand, kenapa tak pakai stochastic, kenapa tak pakai indicator. Pendapat dia tu akan crashkan kita punya sistem yang kita dah bina. Emotion kita bagi betul juga tu. Betul juga tu yang sangat bahaya. Sebab apa? Lepas saya jumpa dia orang ni, saya akan kembali kepada dunia saya yang seorang-seorang tadi. Dan saya akan gila seorang-seorang. So that's why saya tidak keluar untuk berbincang tentang trading and so on. Saya akan fokus on diri saya saja. Jadi bila saya duduk di tahap ini, bukanlah saya cakap tahap ini adalah tahap yang paling terhebat, saya lah tersangat pandai trader, tersangat trader, bukan. Cerita dia, bila saya duduk di tahap ni, saya faham yang apa saja yang dekat luar sana, yang sharing, yang live trade, yang duduk sekali-sekali dalam satu trading house dan sebagainya, benda ni bukan kita kata satu benda yang menipu, tapi dia satu benda yang tidak logik untuk kita buat. Sebab saya dah cuba, tak relate langsung. Saya dah cuba buat benda tu. Macam tu. Ya bro, 5 tahun. Kalau saya dah 2 bulan pun saya dah buat macam-macam. Bro, 5 tahun saya rasa lagi macam-macam berubah. Saya sebenarnya saya di dalam jenis saya dalam trading ni, saya pernah buat 7 kali team. Saya pernah buat 7 kali team. 7 kali team ni adalah bukannya team yang 20 orang, bukannya team yang 100 orang. Team yang 5 orang saja. Itu pun saya tak boleh nak counter. Yalah. Okey, macam mana you nak buat trading house yang ada 10 orang, 20 orang? Itu belum belum live lagi trade ramai-ramai dan sebagainya. Belum lagi dalam grup Telegram yang menunggu signal 5,000 orang, 20,000 orang nak jawab apa kalau betul. Betul. So cerita dia, you kena faham yang semua ni adalah surface saja. And kita faham dalam dunia bisnes, siapa saja yang tak ada interest kat kita, dia tak akan bagi kita satu offer. Dia tak akan bagi kita offer. So kita kena faham, offer yang dia bagi ni mesti ada interest on yang apa yang dia akan dapat selepas ni. Jadi benda tu yang kita kena fahami, benda tu yang kita kena selami betul-betul sebelum kita orang kata membuat keputusan untuk aku nak jadi sangat terbaling trader. Sebab tu macam orang dia rasa macam aku terpanggil untuk trade ni sebab dia panggil aku untuk sama-sama berjaya macam dia. Dia terasa macam tu. Dia terasa tapi hakikatnya sebenar dia kaki depo. Betul. Kita ingat tentang yang macam dia kata 99% tu sebenarnya kaki depo ni. Itu adalah topik yang orang kata bukan tak macam mana, adalah orang kata setitik dua titik daripada lautan tadi itulah. Itu dia punya penerangan secara baru. Ini baru pengenalan dia saja. Baru bagi ada cerita pada Malaysia. Betul. Daripada kalau kita nak cerita daripada permulaan dia, azali dia, macam mana kejadian dia, bawa kepada government, bawa kepada big banks, bawa kepada broker, bawa kepada sifu-sifu, bawa panjang cerita dia 3 malam. Itu 3 malam. Tapi apa yang bro cerita sekarang ni, ini adalah realistik dan juga pengenalan supaya siapa yang dah tengah trade sekarang ni, yang tengah banyak loss ke, tengah profit ke, better teruskan. Sebenarnya kita kan dalam dunia ni yang paling kita tak boleh nak elakkan adalah diri sendiri. Okay? Jiwa kita mengetahui apa sebenarnya jawapan yang sebenarnya bro tanya tadi. Adakah kita patut teruskan ataupun kita nak step back? Okey, kita nak berhenti. Okey, sebenarnya jiwa kita mengetahui benda ni. Saya sarankan, saya tidak boleh bagi saranan yang secara general, which is saya tidak duduk di dalam kasut masing-masing. Tapi bagi saya, sebenar-benarnya kita sendiri tahu yang kita berada di dalam situasi yang macam mana. Tepuk dada kita tanya saudara kita, sebenarnya kita tengah dalam loss ataupun kita tengah dalam profit. Dengan statistik ni tadi, saya boleh bagi tahu yang korang semua dalam keadaan, kebanyakannya adalah dalam keadaan loss. Tetapi saya tidak suka untuk bagi hentam secara general macam itu, tidak. Saya bagi peluang untuk korang fikirkan, sebab kita tidak boleh tipu diri kita sebab sendiri. Mungkin salah satunya dorang ni dah start tapi mungkin dorang belum lagi dalam tahap cooperation yang tinggi. Mungkin cakap kita ada 5 step kat sini. Dorang baru masuk step yang kedua. Betul. Dorang belum lagi mencapai apa yang bro cakap pengenalan tadi. Betul. Tapi bila sampai tu nanti dia akan rewind balik, barulah dia faham apa betul. bro cakap. Betul. Masih lagi nak teruskan ataupun tidak. Jadi saranan saya disebabkan kalau macam mana yang Apek tanya saya tadi, saranan saya
Saya disebabkan statistik pun kita dah tahu. Statistik ni bukan daripada sifu A, sifu B, sifu C, tidak. Statistik ni adalah daripada Big Bang. Benda ni diorang sendiri dah bagi tahu dah. Statistik ni memang macam ni. So bukan kita yang tahu, kita yang pandai-pandai bagi tahu. Sebab tidak. rasa kita tu, terpanggil tu, kita rasa kita adalah daripada 0.3 tadi tu. Betul. Lepas tu kita rasa aku lah tu. Betul. Aku lah tu. Sebab kita kena ingat saya share satu, bukanlah kita cakap kita pandai, tapi kita share satu quotes Nabi cakap, bila terzahirnya gunung emas di bawah satu sungai, 99% akan berperang untuk mendapatkan gunung emas tadi. 99% adalah orang yang lost, orang yang mati terbunuh di dalam peperangan untuk mendapatkan gunung emas tadi tu. Jadi Nabi tinggalkan 1% tadi tu, which is probability yang akan ada orang yang akhirnya akan mendapatkan gunung emas tadi. Dan setiap orang yang pergi berperang tadi tu menganggarkan akulah orang yang 1% yang dapat tadi tu. Faham. Tapi sebenarnya Nabi dah bagi tahu tentang 99%. Bukan kita kena fokus pada 1% tadi tu. Kita kena fokus pada 99% yang dah confirm. Nabi bagi tahu 99% yang dah confirm. So inilah ibaratnya gunung emas tadi tu. Semua rebut. Mungkin boleh direlatekan. Mungkin ini adalah gunung emas tadi tu. Yang semua orang nakkan sangat gunung emas ni. Which is siapa yang tak nak? Duduk bro dekat rumah, tekan profit 2,000 USD, duduk aircon, lifestyle, makan lampu neon, makan coklat, lampu neon. Siapa yang tak nak? Pakai kereta-kereta Continental, siapa yang tak nak? Yalah, Semua orang nak. lifestyle. Yes. Tapi kita kena ingat hanya 1% saja yang duduk, yang akan menerima benda-benda tersebut. Kita janganlah rasa macam kita yang sebab kita ni kita kena tahu capability kita, ilmu kita, link kita dan sebagainya. Kita kena tahu. Macam bro cakap tadi better saranan apa yang saya nampak apa yang bro cakap tadi, saya boleh relatekan adalah macam bro cakap, saranan bro sendiri, kalau kita ni orang kaya, ada duit, anak pasri ke apa ke, memang duit dalam buah bantal tu tak pakai, boleh take. Betul. Buat fun-fun. Betul. Nampak macam tu lah. Tapi kalau kita betul-betul, aku ada masalah duit, aku ada masalah ni, bini aku tak cukup makan, anak aku tak cukup makan, aku nak bantu family aku, better Berniaga. Berniaga. Better berniaga. Sebab career maksudnya kerja adalah satu benda yang common. Semua orang yang akan Mana kalau tambah duit ni, saranan bro ada berniaga. Apa-apa kecil-kecil, apa-apa. Yes. Berniaga. Sebab berniaga ni kita timba sendiri pengalaman tu. Kita timba sendiri pengalaman tu. Kita sekarang ni kita belum masuk lagi isu hukum. Belum. Ini just itu lagi jahat tu. Itu just surface. Ini just surface. Ini baru pengenalan saja. Ini pun dah berat ni, berat. Saya pasti viewer pun dalam keadaan yang berdebar dengar cerita. Betul. Berat. Berat benda ni. Benda ni yang kita perlu titik beratkan. Ya, kalau masuk bab hukum, belum masuk lagi manipulate daripada syak-syak, Betul. lagi, Betul. order niat. End up sebenarnya semuanya adalah satu penipuan saja. Macam gitu. Kemarin kita boleh conclude semuanya adalah satu penipuan. Habis kalau 99% yang lost, kalau kata 50-50, mungkin tidak.